Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi kita dalam program TVP PSS SMK PHI. Sebelum meneruskan majlis, marilah sama-sama kita melafazkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ibadah korban adalah termasuk dalam tuntutan ke atas umat Islam. Perintah ini datang sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Iza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Maksudnya, apabila telah masuknya 10 hari ta'awal Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu hendak melakukan ibadah korban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan isyarat bahawa hukum melaksanakan ibadah korban adalah sunat sahaja. Ini kerana pelaksanaan ibadah ini disifatkan sebagai memenuhi muraad, kehendak dan kemahuan seseorang itu. Justru, jika seorang mahu melaksanakannya, maka dia telah melakukan satu perbuatan sunnah yang sangat digalakkan. Bersama-sama saya Muhammad Al-Amin Sufian daripada TVP SMK PHI mendengar kupasan para panelis dalam sesi bual bicara berkorbankah kita. Untuk itu, saya serahkan majlis kepada moderator Ustaz Muhammad Khairil Ilmi bin Cik Ramli. Moderator kita pada kali ini mempunyai ijazah sarjana muda Quran dan multimedia dan sekarang menjadi tenaga pengajar di SK Banggu Gucik. Dipersilakan Ustaz Khairil. Terima kasih kepada adik Muhammad Al-Amin Sufian bin Ubaidillah daripada TVP SMK PHI. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث في الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, lagi sekali kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat lagi julung-julung kalinya kita membuat satu program iaitu program bual bicara yang bertajuk berkorbankah kita. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam membicarakan tentang tajuk korban ini. Baik, sebelum kita mulakan bual bicara kita ini, orang kata kalau tak kenal maka tidak cinta. Jadi kita kenal dulu ahli-ahli panel kita yang tidak lain tidak bukan yang sudah menjadi kenalan di kalangan SMK PHI. Panelis yang pertama iaitu saya kenalkan Ustaz Muhammad Haris bin Hasan yang lahir pada 15 hari bulan 12 pada tahun 1915. Statusnya sudah berkahwin, mempunyai 6 orang anak, berasal daripada Pasir Mas, lahir di Kuala Terengganu. Betul Ustaz Betul Ustaz? Ya, Kuala Terengganu, Masjid Hafsah. Okey. Dari segi sudut pendidikannya pula, Ustaz ni belajar di SK Sultan Ismail II di Kota Baru, kemudian melanjutkan pelajaran di Ma'had Muhammadi Penggala Cepa, seterusnya melanjutkan pelajaran lagi di Yarmouk University of Jordan, kemudian mengambil KPLI Bahasa Arab di MPI Bangi, dan sekarang ni bertugas di SMK PHI. Baik, untuk panelis yang kedua pula, tuan-tuan, perempuan,
yang berada di rumah sekarang ini, kita kenalkan, iaitu penelis kedua iaitu Ustaz Wan Muhammad Isa bin Wan Yusof, yang lahirnya pada 10 hari bulan 2 1972. Okey, statusnya juga sudah berkahwin dan mempunyai 5 cahaya mata, yang asalnya berasal daripada Kuala Kerai, memang anak jati orang Kuala Kerai ni. Okey, pendidikan awal dia di SKSYP 1, kemudian melanjutkan pelajaran ke SMKA Falahiyah di Pasir Pekan, kemudian meneruskan lagi di Maktab Perguruan Gaya di Kota Kinabalu dan menyambung pembelajaran ke UKM Bangi. Dan sekarang juga untuk pengetahuan para penonton yang di luar sana, Ustaz Wan ini juga sekarang ini bertugas di SMK PHI. Baik. Jadi kita lihat dulu apa nama ni perjalanan program kita ini. Okey. Baik, kita ada 3 pusingan, Ustaz. Kita ada 3 pusingan. Jadi pusingan yang kita ada, pusingan pertama, kita apa nama ni, pusingan pertama disediakan 10 minit seorang, kemudian kita ada pusingan kedua 5 minit, kemudian kita ada pusingan yang ketiga. Okey, kita hanya ada 3 pusingan. Okey. Baik, untuk seterusnya kita pergi kepada panel yang pertama lah. Kita bersoal jawab dengan panel yang pertama. Ustaz Haris dah bersedia ke tu? Okey, alhamdulillah, boleh. Okay. Baik. Baik Ustaz. Kita duk cerita pasal apa nama ni, raya korban. Kita duk bercerita pasal raya korban ni Ustaz. Mungkin rata-rata orang kita ni Ustaz, sebut saja orang yang raya korban, mereka hanya ingatkan korban sahaja. Mereka hanya ingatkan penyembelihan saja. Okey, Ustaz, boleh tak Ustaz memberi maksud dan asal ibadah korban itu sendiri? Okey, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa nusalli wa nusallim 'ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin wa ala alihi wa man walahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Khairil Ilmi selaku moderator. Ini rasanya kali pertama lah. Bersua kot secara maya dengan Ustaz Khairi. Rasa di luar tak pernah jumpa lagi kot. Jumpa dah Ustaz? Dah tak ingat. Jumpa dah. Jumpa kedai Wati Jana. Wati Jana, Allah maaf. Allahu Akbar. Orang jadi pernah jumpa, okay, ni kali kedua sama kali. Di alam maya. Jadi jazakallah khairal jazak. Pada hari ini insya-Allah kita dihimpunkan satu majlis, satu halaqah yang mana satu majlis yang amat bermakna untuk kita. Di mana pada hari ini kita akan bercerita tentang korban. Di mana esok adalah kejadiannya. Kita menyambut Aidul Adha. Baik, bila bercakap tentang korban, sudah tentu bila sebut korban kita akan terbayang. Okay, kita akan gambarkan sembelih lembu lah, menyembelih. Dan korban hakikatnya memanglah korban itu adalah perbuatan menyembelih binatang ternakan. Binatang ternakan berkaki 4. Ada syarat. Bukan sebarang binatang berkaki 4. Atau di dalam Quran disebut binatang ini sebagai al-an'am. Apa pula al-an'am? Iaitu unta, lembu, kerbau, kambing dan juga biri-biri. Itu dikatakan sebagai al-an'am. Maknanya binatang-binatang lain
walaupun berkaki 4, sekalipun boleh disembelih. Contohnya kuda, sembelih kuda. Tapi dia tidak dikira sebagai kita melaksanakan ibadah korban. Ibadat ini bila dibuat, iaitu dia akan dibuat pada hari raya Aidil Adha, iaitu 10 Zulhijjah, ataupun dilakukan pada hari-hari tasyrik. Apa pula hari tasyrik? Hari tasyrik ialah hari raya kedua, ketiga dan keempat Zulhijjah, iaitu pada 11, 12 dan 13. Yang bertujuan ibadat korban ini adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu definisi korban. Bila mungkin kita tertanya-tanya, kita korban dah lama, mungkin kita lupa, kita cuba ingat kembali, bilakah asalnya disyariatkan ibadat korban ini? Ibadat ini disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Pada tahun kedua Hijrah, sempena satu peristiwa yang berlaku, peristiwa yang besar, di mana peristiwa yang kita semua tahu, kita semua ingat, peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail. Itu adalah sempena kenapa ibadat ini disyariatkan kepada kita, untuk mengenang kembali pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Nabi Ismail. Kisah ini Allah rakamkan dalam Al-Quran secara detail dalam surah As-Saffat ayat 101, di mana kita tahu Nabi Ibrahim seorang yang agak berusia, lebih kurang 80-an, umurnya 80 tahun, 80 lebih. Baginda tidak mempunyai anak. Kemudian setelah berusaha berikhtiar, berdoa kepada Allah Ta'ala, akhirnya baginda dikhabarkan dengan berita gembira dengan kelahiran sang anak. Allah sebut dalam Quran, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Maknanya kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang akan kelahiran seorang anak yang sabar, iaitu anak itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Berita ini disambut gembira oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa tak gembira setelah menunggu sekian lama, akhirnya dapat anak. Maka Allah berikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah beberapa ketika bersama anaknya tu, baginda amat sayang, amat menjaga anaknya. Tiba-tiba satu hari baginda bermimpi, di mana dalam mimpi itu dirakamkan dalam surah As-Saffat ayat 102. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manami anni adhbahuk, fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Sadaqallahul azim. Maka ketika anak itu sampai usia balik, maka Ibrahim berkata kepada anaknya, "Sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Lalu Nabi Ismail berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah engkau akan dapati aku termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar." Kita tengok macam mana reaksi Nabi Ismail alaihissalam bila dikhabarkan kepada ayahnya, semalam ayah mimpi, Allah perintah. Mimpi apa? Mimpi semalam ayah mimpi Allah suruh sembelihmu. Kalau kita kata kat Kelantan, kalaulah orang biasa dengar macam mana, tak ada habis royak ni. Satu hari dia panggil, nak mari sini sekejap. Semalam ayah mimpi, nak dengar ke? Bila dengar mimpi, anak dia lari dulu.
Mungkin sebab dia teringat, dia mimpi suruh sembelih ni. Jadi bila disebabkan mereka berdua ni adalah insan pilihan Allah, maka Nabi Ismail dengan tenang menerima berita tersebut. Dia kata, kalau tu yang Allah mahu, maka buat. Maka sampai satu ketika, setelah yakin dengan perintah Allah Ta'ala tu, maka maknanya bukan bisikan syaitan, maknanya itu adalah perintah Allah Ta'ala, tanda kesanggupan sebagai seorang Nabi untuk berkorban apa sahaja demi agama, maka baginda pun melakukan persiapan untuk menyembelih anaknya Ismail AS. Dia ringkaskan cerita, saat Nabi Ismail ingin disembelih, Allah memerintahkan malaikat menukarkan Nabi Ismail kepada haiwan yang besar, iaitu diganti dengan kibash. Kibash ni kambing beri-beri, besar, saiznya lebih besar daripada beri-beri. Peristiwa ini pun dirakam dalam surah As-Saffat ayat 107. Wa fadainahu bidzabhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Rabbi, kita tengok macam mana Allah sebenarnya bukan nak minta Nabi sembelih betul-betul. Allah nak menguji kesanggupan Nabi untuk sekiranya disuruh menyembelih anak kesayangan, adakah beliau sanggup untuk melakukannya. Jadi kita boleh tengok betapa besarnya pengorbanan seorang ayah di saat mempunyai seorang anak yang amat dikasihi, disayangi, satu-satunya anak yang amat disayang, tiba-tiba dapat perintah daripada Allah agar disembelih. Berat hati, berat perasaan seorang bapa, tapi memandangkan itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka baginda sanggup melakukan apa saja, sekalipun terpaksa mengorbankan anak kesayangannya. Jadi rasanya itu saja dulu sebagai pembuka bicara tentang ibadat korban ini. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Haris. Begitulah tuan-tuan, dengan panjang lebar yang menceritakan, Ustaz Haris telah menceritakan peristiwa kepada kita macam mana yang dikatakan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS, serta pengorbanan anaknya juga Nabi Ismail AS. Tuan-tuan, ini bukannya pengorbanan, kita kata pengorbanan yang biasa-biasa tuan-tuan, tapi ialah pengorbanan yang luar biasa yang belum tentu kita boleh laksanakan tuan-tuan. Tetapi kita melihat Nabi Ibrahim AS dengan kesungguhan, ketakwaan beliau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS. Baik tuan-tuan, kita seterusnya kita pergi kepada Ustaz Wan Muhammad Isa, Ustaz Muhammad Isa. Baik Ustaz, tadi Ustaz Haris dah menceritakan tentang asal ibadah korban ini. Jadi Ustaz, apa dia Ustaz kesan dia, apa dia impak kesan ibadah korban ini kepada diri kita dan kepada masyarakat? Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sebentar tadi kita telah mendengar daripada Ustaz Haris tentang sirah, bagaimana perjalanan bermulanya korban pada tahun 2 Hijrah, dan kenapa Allah mensyariatkan korban kepada kita, ataupun kita kata impak lah. Impak ni mana kesan ketara yang ada, yang diperolehi kepada kita semua sebagai umat Islam seluruh dunia. Sebab ibadah korban ni dilakukan di seluruh dunia, daripada timur ke barat hinggalah
daripada utara hingga ke selatan. Seluruh umat Islam akan merayakan ibadah korban pada hari Nahar, pada hari raya Aidil Adha. Apa impaknya? Impak kesan ketara untuk mereka dan juga kita sendiri dalam ibadah korban. Yang pertama, kita dapat lihat sendiri apabila sahaja termeterinya MOU antara orang yang nak memberi lembu untuk dikorbankan dan orang yang hendak, yang berniat secara ikhlas untuk mengambil bahagian dalam korban. Di situ terjalinnya silaturahim. Impak dia terjalinnya silaturahim kerana seekor korban ataupun haiwan korban yang hendak dikorbankan itu dia mewakili untuk 7 bahagian. Bermakna 7 orang yang akan melaksanakan korban. Dan juga dari segi komuniti masyarakat setempat, adanya semangat gotong royong, ini bahagian lapah, ini bahagian daging, ini bahagian bagi untuk bahagian-bahagian tertentu. Jadi sifat peduli antara satu sama lain boleh mengeratkan tali silaturahim. Sifat peduli antara si kaya, si miskin, susah, muda ataupun orang tua, tak kira siapa, di situ memikul tanggungjawab untuk sama-sama terlibat dalam aktiviti korban. Di situ impak yang ketara kita nampak. Kalau andainya hari raya korban tidak ada aktiviti untuk korban haiwan ni, rasanya lepas bila saja selesai solat Aidil Adha, maka balik ke rumah masing-masing lah. Tak adalah rasa macam ke mana kita selepas solat Aidil Adha ni. Sedangkan solat hari raya Aidil Fitri sebelumnya kita mengeluarkan zakat, tapi untuk solat Aidil Adha ni kita kena semampu yang mungkin mereka yang mampu boleh melaksanakan korban haiwan an'am itulah. Okay. Jadi di samping itu juga daging-daging yang telah diagih-agihkan itu, kenapa? Untuk siapa? Yang pertamanya diberi kepada 1/3 untuk fakir miskin. Sudah tentunya orang yang mampu untuk membuat korban akan terjalinnya ukhuwah di situ. Di situ. Begitu juga dengan kaum kerabat. Tak kira lah kaum kerabat, saudara mara, sahabat handai. Andainya mereka kaya pun di situ terpupuk juga jalinan ukhuwah di antara mereka yang melaksanakan korban dengan masyarakat sekelilingnya ataupun masyarakat setempat. Di situ yang pertama kita boleh nampak impak yang ketara, ya. Dan suasana kalau kita tengok di negeri Kelantan kita ni, esok kalau kita musim normal baru ni ada dilaksanakan korban. Dan lembu pun kena cucuk dan mereka yang ingin mengendalikan korban tu dia ada had-had tertentu, ada norma-norma baru untuk aktiviti korban. Jadi tak apalah, itu perkara yang perlu kita patuhi. Itu yang pertama, pupuk silaturahim dan komuniti ummah di dalam satu tempat itu akan saling kenal mengenal, saling tolong menolong, bantu-membantu dan dapat mengeratkan dan menguatkan lagi ukhuwah persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, korban juga merupakan satu bentuk untuk menzahirkan sifat syukur dan takwa kita kepada Allah yang menciptakan kita. Sebagaimana Nabi yang diceritakan oleh Ustaz Haris tadi, Nabi Ibrahim telah diwahyukan untuk menyembelih anak baginda yang masih kecil, iaitu Ismail. Bermakna sifat syukur yang ada pada Nabi Ibrahim itu adalah perintah Allah, maka dia nak zahirkan dengan penyembelihan Nabi Ismail. Tapi Allah telah tukarkan Nabi Ismail itu dengan satu haiwan yang besar, ganjarannya dapat kibas. Dan di situlah sejarahnya bermula untuk menunjukkan bahawa tanda syukur atas apa yang ujian Allah bagi selama ni daripada kita hidup sehingga kini
kita kena tunjukkan rasa takwa dengan ikhlas, syukur kepada Allah di atas pemberian rezeki yang Allah beri tak putus-putus bagi kita. Apakah salahnya kalau kita keluarkan sedikit harta kita untuk diinfakkan, untuk dikorbankan dengan melalui penyembelihan haiwan korban tersebut. Jadi sebagaimana dalil yang dibuktikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang yang bertakwa. Nak berkorban ini bukannya mudah. Perlu kepada satu usaha yang niat yang ikhlas, usaha yang jitu, usaha yang orang kata usaha yang bersungguh-sungguh lah. Kalau satu-satu tempat, komuniti satu-satu tempat tu dia ada planning dia untuk bagaimana siapa yang nak melaksanakan korban tahun ni. Okey, bagi nama. Ada ambil nama 7 orang. Okey, untuk seekor lembu ni. Sehingga kan satu padang tu kalau di kampung kita lihat kemeriahan di situ. Dan berbagai-bagai haiwan. Ada yang menyembelih unta satu tempat, ada yang menyembelih lembu. Itu atas kemampuan yang membuat korban atas dasar rasa syukur dan takwa kepada Allah. Dan impak yang ketiga, kesan ketara yang ketiga, mengangkat martabat ekonomi umat Islam sendirilah, di mana apabila rasa perlunya kita bahawa kita ni dijadikan oleh Allah, masih lagi diberikan usia dan juga nyawa, dapat diberi kelebihan di atas dunia sebagai khalifatullah di muka bumi, dan juga ada tanggungjawab kita kepada si miskin. Dan mereka yang rasa berkeinginan boleh menabung setiap daripada awal, daripada bulan pertama sehinggalah bulan ke-10. Andainya satu bahagian tu ada 500 satu bahagian untuk haiwan korban, maka RM50 akan dapat dikumpulkan untuk setiap bulan. Kumpul. Itu inisiatif mereka yang ingin melaksanakan korban. Dia boleh mengangkat martabat dan juga cara berhemah untuk orang yang ada niat ikhlas daripada awal tahun bulan Muharram sehinggalah bulan Zulhijjah. Maka dengan niat ikhlas maka terlaksanalah ibadat korban yang akan dilakukan pada 10 Zulhijjah, iaitu pada hari-hari tasyrik sehinggalah 13 Zulhijjah. Jadi niatnya ikhlasnya daripada awal sehingga berterusanlah sehingga terlaksananya aktiviti penyembelihan korban. Bab daging unta ni dan darahnya sekali-kali tak dapat mencapai keredaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang dapat mencapainya. Sebagaimana yang Allah nukilkan dalam kitab Al-Quran, dalilnya dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sahharaha lakum itukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Muhsinin itu orang yang mencapai tahap takwanya. Jadi 3 impak yang besar ini memberi satu memori indah lah. Kalau orang Islam sendiri pun rasa takjubnya dengan aktiviti penyembelihan korban, apatah lagi orang yang bukan Islam. Mereka akan rasa satu muafakat yang utuh di antara golongan orang Islam yang terdiri pada kaya, miskin, dan juga mereka yang di kelompok-kelompok dalam negeri ataupun dalam negara ataupun di luar negara hatta sekalipun, sehingga kan ada usaha-usaha untuk memberi peluang kepada saudara kita di Somalia, di Kemboja untuk mengecapi daging korban yang akan dilaksanakan secara wakil, cara wakil daripada satu badan yang bertanggungjawab. Contohnya Yayasan Budi YBM itulah, Yayasan Budi Insan tu, yang akan melaksanakan niat mereka yang ingin menunaikan ibadat korban.
Jadi itu sajalah daripada saya untuk kupasan impak tentang ibadah korban, dan berbalik kita semula kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustaz Wan Matisa dengan penerangan yang begitu jelas tentang kesan dan impak ibadah korban ini. Apa yang boleh kita simpulkan, tuan-tuan, kesan dan impak ini banyak kepada, khususnya kepada individu dan masyarakat, baik dapat mengeratkan silaturahim, dapat menjalinkan ukhuwah sesama Muslim, dan tuan-tuan sudah pastilah pengorbanan ibadah korban ini juga dapat menguatkan lagi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya kita kembali semula kepada Ustaz Haris. Baik Ustaz, dalam keadaan Ustaz kita ni sekarang Ustaz, dalam keadaan kita pandemik sekarang ni, masih lagi dalam COVID-19 ni Ustaz, dalam kita situasi masih lagi perlu berada di rumah. Jadi Ustaz, apa pandangan Ustaz dengan situasi kita sekarang ini? Adakah kita ini termasuk dalam kita ni berkorban? Termasukkah kita ni juga merupakan orang yang berkorban? Selain kita berkorban dalam menyembelih tadi, adakah kita ni juga berkorban dari sudut di sudut masa kita, di sudut tenaga kita? Dipersilakan Ustaz. Fayatafaddal mashkura. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bila disebut berkorbankah kita ni, iaitu dalam keadaan suasana sekarang, adakah kita patut berkorban? Maknanya melakukan ibadat korban, ataupun kita tangguhkan ibadat korban, kita gunakan duit yang ada itu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkesan dengan pandemik ini, di mana kita tengok ramai yang kehilangan kerja, sampai satu tahap dilaporkan banyak berlaku peningkatan kes membunuh diri di kalangan orang Islam. Di mana kita tengok satu benda yang amat dahsyat lah, yang tak pernah berlaku lagi dalam negara kita. Baik, bila kita tanya patut tak patut berkorban, dia ada dua golongan. Satu golongan yang mampu berkorban, satu golongan yang tidak mampu berkorban. Kita tengok dia berbeza situasi. Andainya kita termasuk dalam golongan yang mampu berkorban, okay, maka yang patut kita buat, benda ni dibincangkan oleh ramai kalangan ulama-ulama yang terkini lah, di mana sebab benda ni benda yang baru, benda pandemik ni benda yang baru, menyebabkan ulama-ulama menyimpulkan satu hukum, di mana dalam keadaan sekarang adalah sekiranya kita mempunyai harta yang kita ada duit tu cukup untuk korban. Kita kata 1/600 untuk seekor lembu ataupun 700. Sebahagian ulama mengatakan adalah lebih baik kita menggunakan duit tersebut untuk membantu tetangga kita yang terkesan dengan pandemik ini. Berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran juga, antaranya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi sebagian ulama berpandangan dalam keadaan sekarang kita jangan terlalu halaba untuk mendapatkan pahala kita sahaja, di mana pada masa yang sama jiran kita kelaparan, tetangga kita dalam keadaan tertekan. Kalau duit cukup-cukup, lebih baik kita bantu mereka. Kita pejam mata, kita kata pejam mata tahun ni, kita tak tangguh ibadat korban tu, kita korbankan harta kita untuk benda lain, iaitu membantu. Mungkin bantuan kita boleh menyelamatkan nyawa, mungkin bantuan kita tu boleh menyelamatkan akidah mereka. Maknanya impaknya tadi tu dilihat lebih besar daripada kita menggunakan duit tadi untuk berkorban, di mana pahalanya kita saja yang dapat
Dan dari segi keberkesanannya tadi, bila kata korban, daging. Bila kita bagi daging, tak semua orang memerlukan daging. Jadi mereka terpaksa pula jual. Jadi ada pendapat yang mengatakan dalam keadaan begitu, kita lebih baik sedekahkan harta daripada kita berkorban. Kalau kita mampu lebih, kita buat dua-dua. Ini terbaik. Kita bantu tetangga, setakat kita tengok sudah tidak ada lagi perlu bantuan kita, maka kalau kita ada lebihan lagi, gunakan duit itu untuk melaksanakan ibadah korban. Itu yang paling baik. Dan satu golongan lagi, golongan yang tidak ada harta. Macam manakah mereka boleh berkorban? Mereka sendiri pun perlu bantuan. Adakah mereka tidak boleh menghayati maksud korban itu? Sebenarnya Allah Ta'ala ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Walaupun kita tidak ada duit untuk melaksanakan ibadat korban, tidak ada duit untuk membantu orang lain memerlukan, kita boleh korbankan. Korbankan apa? Korbankan masa kita, masa tidur kita, masa main kita untuk memperbanyakkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Itu korban juga tu. Korban yang tak perlu modal. Maknanya modalnya adalah kita sendiri. Di mana kita tak mampu memberi, kita tidak mampu mengeluarkan harta, mengeluarkan duit, kita boleh korbankan masa kita untuk bangun beribadah kepada Allah Ta'ala, bangun bersyukur, bangun sujud syukur, bangun mendoakan orang-orang yang membantu kita tadi, dimurahkan rezeki, bangun mendoakan agar ditetapkan iman kita, agar teguh dengan agama walaupun diuji dengan kesusahan dan kesulitan yang dahsyat. Begitu juga pelajar, macam mana mereka boleh berkorban? Ada sebut, ustaz, kami ni budak lagi, mana boleh korban lagi? Pitih tak ada. Boleh berkorban anak-anak pelajar dengan cara kita korbankan masa kita main game tu. Main game bukan tak boleh, kurangkan main game, lebihkan ibadah. Itu pun satu bentuk pengorbanan. Korbankan masa untuk menolong, membantu. Membantu apa-apa yang kita boleh buat sebagai seorang anak. Bantu ibu bapa. Bantu ibu bapa. Paling mudah dengan kita berkorban dengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengundang dosa. Duit tak ada nak buat. Apa tak ada? Jaga lisan. Jaga mata. Jangan buat perkara-perkara yang Allah murka. Itu pun adalah satu bentuk pengorbanan yang dikira ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Jadi itu rasa terlajak saudara. Okey. Okey. Itu saja dari saya tentang berkorbankan kita. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ustaz Haris dengan penerangan yang jelas tadi. Baik, kita pergi kepada Ustaz Wan. Baik, Ustaz Wan. Apa pandangan Ustaz? Patutkah kita berkorban pada waktu pandemik sekarang ini? Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah kita tahu bahawa kesusahan dan kesukaran ramai di kalangan umat Islam sendiri dan hatta seluruh dunia. Walaupun di musim pandemik ni, hukum kita balik pada asal hukum ibadah korban tu sunat muakkad. Iaitu hanya bagi yang mampu sahaja. Bagi yang tidak mampu, tidak disalahkan. Sebab Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi mereka yang mampu untuk melakukan ibadat korban, perlulah melalui fasa-fasa SOP dalam musim pandemik ni. Contohnya sebagaimana yang berlaku dekat kampung sini, bagaimana majlis telah memberitahu, memaklumkan bahawa mereka yang hendak menyembelih korban, bukan menyembelih itulah, perlu memastikan dalam keadaan bersih, jaga SOP. Begitu juga mereka yang ingin bersama dalam aktiviti korban, dan ada hak-hak tertentu. Mereka yang ingin melaksanakan korban tidak sama dengan norma yang asal. Norma baru ni kira dia terhad sedikit kerana untuk mengawal apa jangkitan-jangkitan yang akan berlaku, dan kebersihan perlu dititik berat. Jadi kemampuan mereka yang balik semula kepada mereka yang hendak melaksanakan korban itu atas dasar kemampuannya, kerana ia adalah sunat muakkad hukumnya.
dan tidak menjadi satu kesalahan lah. Seandainya mereka itu ada hanya cukup-cukup makan, tapi yang lebih utamanya keluarga mereka dan anak beranak mereka. Tapi kalau yang mampu, terserah. Maknanya dipersilakan untuk melaksanakan ibadah korban untuk memeriahkan lagi. Sekurang-kurangnya yang tak dapat rasa daging, dapat daging. Fakir miskin yang tak pernah makan daging dalam musim PKP yang keberapa kita ni, yang 3.0, 3.0, 4.0 ni, mereka dapat mengecapi nikmat hari raya besok untuk merasai daging. Selama ni duk makan ikan kering, telur. Tapi dengan adanya mereka yang mampu melaksanakan korban dan diagihkan kepada 1/3 kepada fakir miskin dan 1/3 untuk kaum kerabat, sahabat waris terdekat, maka mereka ini akan dapat merasai apa yang dirasakan oleh orang yang mampu untuk makan daging korban pada Aidil Adha yang akan menjelang esok nanti. Itu kelebihannya. Itu apa dipanggil kelebihan. Walaupun dalam pandemik, kalau mampu teruskan. Kalau tak mampu, maka dalam SOP yang kita dengar ramai yang nak balik ke apa kan, sehingga kan diperintahkan untuk patah balik ke tempat asal dalam 4,000 orang hari ni. 4,000 kereta untuk memasuki negeri, nak berjumpa mata dengan mak ayah saudara mara, tapi keadaan tidak mengizinkan. Mungkin mereka ini merasakan sudah lama berada di perantauan dan ingin merasai meriahnya hari raya besok, tapi disebabkan musim pandemik, hanya mereka yang berada dalam lokaliti itu sajalah yang sepatutnya memeriahkan suasana itu untuk memberi kesenangan, kegembiraan kepada waris-waris terdekat, kepada fakir miskin dengan adanya pelaksanaan korban. Mungkin tidak meriah lah seperti sebelum-sebelum ni, tapi di setiap kampung ada yang telah bersedia untuk menumbangkan lembu di satu tempat yang telah dirancangkan untuk penyembelihan korban esok. Kembali semula kepada moderator, itu saja. Suara moderator. Okey. Terima kasih kepada Ustaz Wan. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan faham, sudah cerah mata kita kata, sudah memahami apa yang dimaksudkan dengan korban, kesan dia dan patutkah kita berkorban pada saat ketika ini. Baik, untuk pusingan yang seterusnya Ustaz, kita kembali semula kepada Ustaz Haris. Baik Ustaz, apakah Ustaz hukum melaksanakan ibadah korban ini? Saya ulang sekali lagi soalannya Ustaz ya. Apakah hukum melaksanakan ibadah korban ini? Dipersilakan Ustaz. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator. Sebagaimana kita maklum, Ustaz Muhammad Isa dah sebut tadi, hukum asal korban adalah sunat muakkad. Apa dia sunat muakkad? Iaitu satu perkara sunat yang sangat-sangat dituntut untuk dibuat oleh orang yang mampu. Boleh kita kata hampir-hampir wajib. Cuma kalau tak buat tak berdosa. Maknanya sangat dituntut untuk kita buat, sunat muakkad. Namun ada kalanya hukumnya berbeza dalam masalah korban ni. Macam mana boleh berbeza? Sekiranya korban tadi diniatkan untuk nazar. Apabila seseorang berniat nazar, maka hukum tadi bukan lagi sunat muakkad, tapi hukumnya menjadi wajib. Di mana kita maklum, bila korban ada dua, satu korban sunat, satu korban wajib. Bila korban wajib, daging semua sekali kita tak boleh makan, kita agihkan semua sekali kepada fakir miskin. Manakala untuk korban biasa yang sunat muakkad, biasanya kita buat 3 lah.
kita akan bagi 3. 1/3 kita makan, 1/3 kita bagi kepada fakir miskin, 1/3 lagi kita bagi kepada sahabat, jiran tetangga, orang kaya, tak kisahlah, sedekah. Baik. Dan mungkin tertanya-tanya, yang afdalnya macam mana? Paling afdal. Adakah kita bagi semua kepada fakir miskin? Adakah kita bagi 3 macam kita buat sekarang ni? Menurut pandangan, kita tengok ni, antara pandangan yang boleh kita tengok, yang paling afdal adalah kita makan sedikit. Makan sedikit kerana beramal dengan ayat, zahir ayat, dan sedekahkan semua sekali kepada fakir miskin. Bukan bagi 3. Bukan 1/3, maknanya kita makan 1/3 kita bagi lagi tu kepada semua sekali. Dan tak jadi masalah kalau kita nak buat cara biasa pun, 1/3 kita, 1/3 fakir miskin, 1/3 kepada jiran-jiran ataupun sahabat-sahabat yang lain yang mampu. Jadi itu rasanya, wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih. Maknanya Ustaz ni, mana kata hukum melaksanakan ibadah korban ni sunnah muakkad Ustaz ni. Jadi kalau ia bernazar tu barulah ia jadi wajib. Kan Ustaz ni? Mana kata dia menazar, dia nak korban, dia menazar nak korban, maka dia jadi wajib. Bila jadi wajib tu, maka dia kena bagi belaka. Baik. Baik, kita seterusnya pada Ustaz Wan Mat Isa. Ustaz, bolehkah Ustaz kita menggunakan korban untuk orang yang telah meninggal dunia? Contohlah Ustaz kan, kalau ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala ada keluarga kita, contohnya ibu kita yang sudah lama telah meninggal dunia. Jadi Ustaz, kita nak melaksanakan korban, kita nak sedekahkan korban itu, kita sebagai pahalanya kita nak sampai kepada hati kita. Okey, dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan, bolehkah korban untuk yang meninggal dunia, khususnya mak ataupun ayah kita ataupun datuk nenek kita lah. Hukumnya sah dan dibolehkan. Kerana apa? Kerana si mati yang sudah berada di alam barzah amat memerlukan pertolongan bagi mereka yang hidup. Sebab si mati ni sudah terputus hubungannya dengan dunia untuk melaksanakan segala amal baik, amal ma'ruf. Jadi sewajarnya lah si ahli waris, terutamanya anak-anak, adik-beradik, cucu-cucu mengambil satu inisiatif untuk buat satu korban bagi mereka yang meninggal dunia. Hukumnya sah. Kenapa? Kerana orang yang meninggal dunia memang tertunggu-tunggu pahala daripada waris-waris yang ada di dunia yang masih lagi hidup. Jadi para warisnya lah, terutamanya si anak lah yang paling dekat, kalau boleh, ataupun semampunya berkongsi adik-beradik untuk melakukan korban kepada diniatkan khusus kepada ibu bapa yang telah pergi mendahului mereka. Ibarat sedekah lah, sedekah yang diniatkan kepada masjid, kepada fakir miskin, begitu juga dengan korban. Kerana korban juga adalah hukumnya sunat dan sedekah pun juga sunat. Cuma korban ni hukumnya sunat muakkad yang hampir kepada wajib. Dan kalau anak-anak warisnya kalau ingin menolong ibu bapanya yang telah berada di alam barzah, maka menjadi satu kebaikanlah bagi anak yang soleh dan soleha untuk membantu menambahkan lagi pahala agar sentiasa mengalir kepada kedua orang tuanya. Dan begitu juga dengan ibadat fardu haji, boleh ditunaikan oleh si waris, apatah lagi ibadat korban yang merupakan dilakukan dalam waktu Zulhijjah, bulan Zulhijjah pada bulan haji, maka hukumnya dibolehkan. Wallahu ta'ala a'la. Pada moderator. Terima kasih kepada Ustaz Wan dengan pencerahan tadi. Maka hukumnya adalah sah, hukumnya
sah, mana kata boleh dilaksanakan ibadah korban ini pada orang yang telah meninggal dunia, khususnya kepada ahli keluarga kerabat yang terdekat kita. Baik, kembali kita kepada Ustaz Haris. Baik Ustaz, macam mana pula Ustaz kita melakukan korban untuk orang lain? Contohnya kita wakilkan korban untuk orang lain. Contohnya dia duduk Kuala Lumpur kan, dia duduk Kuala Lumpur tak boleh balik kampung kemudian dia wakilkan kepada adik-beradik dia untuk wakil korban untuk tadi. Boleh ke Ustaz? Okey. Dipersilakan. Fa yatafaddal mashkura. Okey, baik. Untuk tentang wakalah korban. Hukumnya adalah diharuskan oleh seseorang itu wakil kepada orang lain untuk melakukan ibadat korban dengan syarat. Yang mewakilkan tu mestilah seorang Muslim. Kalau bukan Islam yang wakil kepada kita, maka tak sah lah. Syarat utama yang wakil kepada kita tu adalah seorang Islam. Baik, ini kalau kita tengok ada satu hadis. Hadis Fatimah radhiyallahu anha ni. Saya tak baca matan hadis. Kita tengok terjemahan lebih kurang secara ringkasnya. Nabi menyuruh Sayyidina Fatimah tu melihat sendiri, menyaksikan sendiri sembelihan. Jadi bila lihat, dia tanya Rasulullah, adakah kita ni sahaja, maknanya kita sahaja boleh begini ataupun umat Islam keseluruhannya? Maka Nabi sebut untuk kita dan orang Islam seluruhnya. Maknanya benda itu ni menunjukkan dalil bahawa boleh wakil. Kerana kita tengok hukum asal wakalah. Dalam bab wakalah ni, hukum asalnya adalah harus. Harus pertama tadi dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, yang mewakilkan itu Islam. Yang kedua, dengan izin. Kalau tak ada izin, kita pandai-pandai nak wakil, tak sah. Kemudian, satu laginya, tidak layak buat sendiri, tak mampu. Contohnya macam kita lah, kita korban, kita wakilkan kepada tukang jemelih, untuk semelih. Yang afdalnya kita sendiri jemelih. Tapi kita kena ingat tak semua orang boleh semelih lembu. Ada semelih hayal pun tak boleh. Semelih hayal pun nak rebuh, tengok darah, baru darah hayal. Jadi boleh wakil kepada orang lain. Begitulah tentang wakalah. Jadi hukumnya adalah harus. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Haris. Baik, kita kembali kepada Ustaz Wan. Ustaz, kalau tadi soalannya kita tanya orang yang melakukan korban untuk orang lain. Macam mana pula Ustaz kalau sekiranya kita nak korban secara online Ustaz? Ini tu ramai orang yang keliru ni Ustaz. Boleh ke tak boleh Ustaz korban online? Contohnya kita nak korban di Kemboja, korban di Palestin, Syria, masuk melalui online macam ni. Boleh ke tak? Sah ataupun tidak? Okey, dipersilakan. Baik, tafadhal Mas. Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator. Kita sebenarnya dikurniakan akal fikiran dan juga kebijaksanaan, bijak pandai sehingga terlahirnya banyak saluran, bukan sama ada saluran yang kita zahir dan juga yang zahir, yang online dan juga yang offline punya. Yang online begitu juga lah, online macam wakalah tu ataupun melalui satu-satu badan untuk kita wakilkan kepada mereka untuk membuat sembelihan di satu-satu negara yang jauh, contohnya Kemboja. Sebab kita sebagai saudara Islam ni merupakan kaum ataupun umat yang bersaudara. Umat yang bersaudara, maka menjadi satu bolehlah sahlah untuk menggunakan cara online untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan di negara-negara saudara kita, contohnya di Kemboja, Somalia, di Nigeria ataupun di Palestin. Jadi banyak badan-badan NGO yang telah memurnikan benda ni, menyampaikan hasrat mereka-mereka, contohnya mereka-mereka yang mempunyai harta lebih,
Bukan sahaja di Malaysia saja mereka itu menyembelih korban, tapi tambah lagi untuk mereka-mereka yang jauh daripada tanah air kita, untuk mereka juga merasai nikmat, merasai daging korban sebagaimana itu sebab Islam itu syumul. Islam itu menyeluruh, sehingga tidak dapat dibezakan dengan warna kulit, tapi atas dasar takwa kita. Sebagaimana apa yang berlaku kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, walaupun daripada suku hamba, tapi Allah telah angkat martabatnya di zaman Rasulullah menjadi seorang tukang azan, dan diceritakan bahawa Bilal ini mendapat kemuliaan di syurga. Apatah lagi kalau kita yang berada di tanah air yang boleh merasai kemewahan, agihkan kemewahan kita itu untuk dikongsikan untuk mereka-mereka yang zahirnya, kalau di Somalia memang nak jumpa mereka yang jutawan, yang kaya, memang tak jumpa lah. Selain dibantu oleh mereka-mereka yang jutawan ataupun yang mampu lah di negara-negara Islam yang lain. Itu keindahan yang ada dalam Islam untuk menegakkan lagi syiar korban di seluruh dunia. Itu saja, wallahu a'lam. Kembali kepada moderator. Mike. Terima kasih kepada Ustaz Wan atas pencerahan tadi. Baik, kembali kepada Ustaz Arif. Ustaz, bilakah Ustaz masa yang kita kata yang masa yang paling afdal, masa yang paling sesuai untuk melakukan ibadah korban ni Ustaz? Adakah bermula dengan 10 Zulhijjah dan berakhirnya bila Ustaz? 13 Zulhijjah tu berakhirnya pada waktu bila, dan di antara tempoh-tempoh tu Ustaz ada tak patah larangnya, malam ke tak boleh buat, siang hari tak boleh buat? Okey, dipersilakan Ustaz. Fa yatafaddal mashkura. Okay, terima kasih kembali Tuan Moderator. Berkenaan waktu paling afdal, seperti mana kita maklum, korban ni dia bermula pada hari raya pertama, iaitu pada 10 hari bulan Zulhijjah, dan berakhir pada 13 Zulhijjah. Jadi antara hari-hari berikut, yang manakah afdal? Yang paling afdal, yang terbaik kalau kita mampu buat, ialah sebaik sahaja timbul matahari pada 10 Zulhijjah. Maknanya keluar matahari, tapi ada syarat lagi. Selepas menunaikan solat sunat Idul Adha. Maknanya 10 hari bulan Zulhijjah adalah masa yang paling afdal untuk kita melaksanakan ibadah korban. Manakala kalau tak dapat, maka bolehlah diteruskan pada hari-hari tasyrik yang lain, iaitu 11, 12 dan 13. Dengan syarat waktu terakhir itu tidak sampai sebelum maknanya terbenam matahari 13. Sebab kalau kita sembelih lepas pada tu, malam 13 dah tu, malam dah masuk malam, maka dia tidak lagi dianggap sebagai ibadah korban, dia sudah jadi sembelihan biasa. Maka daging tu pahalanya bukan lagi, kalau kita sedekah pun tak jadilah pahala sedekah korban. Dan berkenaan dengan sembelih tu malam, boleh tak nak sembelih malam? Sembelih malam ke sembelih siang? Kalau kita tengok pandangan ulama dulu, kalau menyembelih di waktu malam, maknanya waktu gelap lah, maknanya hukumnya adalah makruh. Makruh sebab dibimbangi lah, silap potong. Niat potong tekuk lembu, rupanya dia potong kaki orang lain. Kerana apa? Kerana gelap. Tapi dalam keadaan kita sekarang ni, katakanlah ada satu halangan atau apa-apa yang menyebabkan kita tak boleh buat siang, kita boleh buat malam. Sekiranya cukup kelengkapan, ada lampu, cerah, maknanya ianya boleh dibuat. Sebab ingat hari tu pernah sekali, ini bukan korban lah, ini akikah rasanya. Pernah saya terlibat sekali akikah. Sembelih tu sebelum subuh, dalam pukul 4 pagi sembelih. Tapi
dengan bantuan cahaya yang cukup lah. Suluh lapuh kata, berapa putih kata suluh. Jadi cerah, jadi tak timbul masalah lah untuk sembelih tu. Jadi itu secara ringkasnya tentang waktu yang paling afdal untuk melakukan sembelihan. Wallahu a'lam. Baik. Mana kata tuan-tuan, puan-puan, mana kata malam ni boleh nak buat. Tapi syarat dia kena ada spotlight lah. Lampu biar tu yang molek. Benar agak nak sembelih. Nak sembelih daging korban, sembelih lembu, ya sembelih tangan sendiri deh. Jadi lebih baiklah tuan-tuan, puan-puan, kita sembelih dengan pada waktu siang lah, sunnah nampak. Baik. Kita kembali pula kepada Ustaz Wan. Ustaz Wan, bagaimana pula Ustaz tempoh pengagihan daging korban ini? Dan yang paling afdalnya bila sepatutnya kita agihkan daging korban ini, ataupun boleh tak kita simpan dulu? Simpan dulu ke wari-wara, nak jauh-jauh, nak duduk jauh-jauh simpan, baru kita bagi ke. Boleh ke tak? Okey. Dipersilakan. Baik, untuk pembahagian daging korban, sebaik-baiknya diagihkan segera kepada mereka yang memerlukanlah, contohnya fakir miskin, kerana suasana hari raya mereka juga rasa nak sambut hari raya. Begitu juga dengan kaum kerabat yang tak mampu untuk melaksanakan korban, begitu juga mereka akan merasai suasana hari raya. Dan untuk menyimpannya tidak jadi masalah sebenarnya, sebab sudah menjadi hak. Tapi sebaik-baiknya diagihkan semasa sambutan hari-hari raya lah, daripada 10 hingga 13, 4 hari, iaitu hari-hari tasyrik lebih diutamakan lah. Kerana kita boleh merasai meriahnya hari raya dengan adanya suasana boleh mengecapi daging korban, dan di situ letaknya rasa gembira bagi mereka bila menyambut hari raya. Tak ada masalah bila nak menyimpan, kerana menjadi hak. Contohnya 1/3 bagi kepada orang miskin, 1/3 bagi kepada orang miskin, dan dia si miskin tersebut hanya ambil sedikit. Dia terserahlah kepada diri dia untuk nak jual ke ataupun nak simpan ke selepas hari raya, tidak ada masalah untuk mereka. Itu sajalah daripada saya. Berbalik semula kepada moderator. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih Ustaz Wan atas pencerahan tadi. Baik, ini adalah pusingan yang terakhir Ustaz. Ustaz Haris, soalan yang terakhir. Macam mana pula Ustaz kita menyembelih korban ini di Kuala Kerai? Kita sembelih di Kuala Kerai, kemudian kita bagikan daging korban tu di tempat yang lain. Contohnya saudara kita yang berada di Macang, ataupun yang berada di Kota Baru, Tanah Merah, boleh ataupun tidak. Dipersilakan Ustaz. Fayatafadhal mashkura. Ustaz Arif, mic Ustaz Arif. Okay, baik. Terima kasih saudara moderator. Berkenaan dengan pembahagian daging korban, seperti yang ditanya tadi, boleh tak kita sembelih Kuala Kerai, kita nak bagi Kota Baru, dan yang lebih lagi tu luar negara tu, macam tadilah, bila korban luar negara maka sudah tentunya daging tadi dia tidak hantar balik tempat kita, dia agihkan di sana. Jadi apakah dibolehkan? Jadi di sini para ulama telah berbincang dengan keharusan, harus untuk kita sembelih lain dan kita bagi lain, maknanya sah. Namun afdal di tempat sendiri, melainkan tempat lain itu lebih memerlukan. Itu hukumnya. Maknanya sah, tetapi paling afdal ialah kita memastikan dahulu kawasan kita tu semua sudah mendapat bahagian masing-masing, terutamanya fakir miskin lah. Sebab kalau kita bagi situ peta api, kita bagi dah tempat lain, kita telah menafikan hak dia. Manusia itu tidak mencapai matlamat korban
iaitu untuk kita membantu dan menggembirakan saudara seagama kita yang susah. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama kali ke-66 di mana bersidang pada 25 November tahun 2004 telah memutuskan hukumnya harus mengagihkan daging korban ke tempat atau negara lain. Berdasarkan nas dan beberapa perkataan di atas dapat difahami bahawa hukum melaksanakan ibadah korban luar negara secara wakil adalah harus dan sah. Namun melakukan di tempat sendiri adalah yang terbaik dan tiada khilaf. Itu adalah hasil muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi negara kita. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Haris atas pencerahan yang tadi. Baik, Ustaz Wan, inilah pusingan yang terakhir. Apakah Ustaz, apakah yang sebenarnya yang nak kita sampaikan melalui ibadah korban ini, ibadah penyembelihan ini? Okey, dipersilakan supaya fadhal mashkura. Okey, alhamdulillah. Korban merupakan satu ibadat sunat dan ada kelebihan-kelebihan. Walaupun dia ibadat sunat, ada hikmah yang terdapat pada penyembelihan haiwan korban. Antaranya untuk menzahirkan tanda syukur di atas rezeki yang Allah beri selama ini, daripada kita akhir balik, daripada kita dipelihara oleh ibu ayah sehinggalah kita hidup sampai sekarang, selama ini umur 40, 50. Itu sebagai tanda syukur apabila kita melakukan korban. Kerana apa? Sebagaimana dalil yang Allah nukilkan dan tuliskan dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan tambah nikmat ke atas kamu. Dan sekiranya kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Itu daripada ayat Al-Quran surah Ibrahim yang boleh menjadi panduan kepada kita selama mana kita diberi rezeki, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah. Apa salahnya kita meraihkan tanda syukur kita dengan meletakkan satu masa untuk kita melaksanakan korban apabila kita mampu. Itu yang pertama, kebaikan korban. Yang kedua, korban ini boleh menghapuskan rasa kedekut dalam diri. Duit ini, harta ni bila banyak, semakin banyak kita nak tambah dan akan melahirkan mewujudkan rasa kedekut dalam diri kita, sayang. Siapa tak sayang? Harta titip perlu sendiri. Tapi sebenarnya harta kita itu ada hak milik saudara, ataupun hak milik orang lain di kalangan umat Islam. Dan kita sepatutnya apabila kita dikurniakan rezeki, maka kita kikis rasa kedekut dalam diri dan latih diri kita agar sentiasa berkorban semata-mata untuk meninggikan syiar Islam. Dan akhirnya natijahnya dapatlah melahirkan masyarakat yang harmoni, terjalinnya ikatan tali persaudaraan, yang miskin tidak rasa benci kepada si kaya dan si kaya pula tak rasa kedekut, kelorek kata orang Kelantan kepada orang miskin, maka terjalinlah ukhuwah dalam Islam. Dan yang seterusnya di samping itu juga boleh membantu golongan fakir miskin. Fakir miskin ni harta makan cukup, makan hanya sekadar mampu, kadang-kadang tak ada makan. Kita banyak dengar daripada negara-negara sebelah Afrika, kebuluran. Di mana letaknya mereka-mereka yang kaya di situ. Maka kalau di Afrika tu, negara mereka itu rata-ratanya mengalami kemiskinan, tak ada makanan, tak ada air. Maka sebagai saudara sesama Islam, dengan adanya kemudahan teknologi, kemudahan saluran untuk kita membantu mereka, maka mereka yang mampu, mereka yang ada lebih dari segi harta, maka menjadi satu kewajipanlah untuk membantu mereka.
Apatah lagi kalau golongan fakir miskin itu berada di negara sendiri. Dan seterusnya yang keempat, untuk menghayati sirah Nabi Ibrahim sendiri di atas pengorbanan besar, menyembelih Nabi Ismail sebagai satu apa dipanggil, satu petunjuk lah untuk bahawa tak boleh menyayangi harta, walaupun harta itu kita sayang anak sendiri, tapi Allah telah bagi pedoman bahawa benda itu tak berlaku atas sembelihan tersebut, tapi Allah gantikan, ganjarkan kepada Nabi Ibrahim dengan seekor kibas. Jadi begitulah petunjuk yang Allah nak bagi apabila kita menzahirkan niat tulus ikhlas kita menyembelih haiwan korban, maka Allah akan bagi rahmat, bagi keberkatan kepada rezeki yang kita dapat selama ini. Dan seterusnya boleh memupuk sifat peduli ataupun ambil kisah, ambil beratlah di antara komuniti dan masyarakat kampung, masyarakat yang yang terpinggir, terutamanya fakir miskin dan mereka-mereka yang memerlukan, iaitu orang miskin yang sekadar makan, hanya mampu kali pagi makan pagi, kali petang makan petang. Bila adanya korban, maka dia memberi satu kelebihan kepada mereka untuk merasai juga kegembiraan kepada mereka, rasa seperti apa yang orang mampu dan orang yang kaya merasai situasi atau suasana berikut. Dan yang terakhir, dapat memiliki sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati untuk membelanjakan harta ke jalan Allah bagi mereka yang mampu dan mereka sebab harta kita ni bukan milik kita tapi milik Allah, dan Allah nak ambil ni bila-bila masa sahaja. Dan disitulah apabila saja ditanyakan oleh kalau ditanyakan kepada jenazah, dan juga daripada kitab-kitab menyatakan bahawa apa yang kenapa mereka meminta untuk dihidupkan kembali. Tapi apa jawapan mereka? Mereka berkata mereka ingin melaksanakan sedekah. Termasuklah korban ini. Nak kata korban itu merupakan satu ibadat walaupun sunat muakkad, tapi merupakan satu kesan yang besar, impak yang besar kepada umat kita, umat Islam ini, untuk sama-sama merasai, mengecapi nikmat yang Allah beri, kerana dalam harta kita ada milik orang lain, terutamanya contohnya zakat, berbagai-bagai jenis zakat, zakat pertanian, zakat uang emas, zakat. Begitu juga dengan korban, merupakan sebahagian daripada harta kita yang kita keluarkan. Tapi zakat itu adalah wajib, tapi korban dia menjadi wajib apabila kita bernazar, dan bila kita mampu tanpa nazar, itu sunat muakkad. Maka menjadi satu memberi satu kita peluang lah semasa kita hidup ni, ambil peluang untuk sama-sama menegakkan syiar dan membersihkan segala harta yang ada pada kita selama ni untuk kita beri kepada mereka yang memerlukan. Sesungguhnya harta itu bukan milik kita dan Allah nak ambil bila-bila masa saja. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Wan Mat Ista atas penerangan yang jelas tadi. Jadi masa sudah mencuburi kita. Terima kasih kepada Ustaz Haris bin Hasan serta ahli panel kedua kita Ustaz Wan Mat Ista bin Wan Yusuf di atas penerangan yang jelas, yang kita kata jelas lagi tersuluh. Jadi kita sudah berada di penghujung bual bicara kita ini. Saya kira penonton di rumah sudah jelas, sudah faham dengan tajuk bicara kita pada petang ini. Sebelum saya serahkan kepada adik Al-Amin, saya buat sedikit pergolongan rumusan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi kalau kita nak rumuskan semua, mungkin banyak skop-skop yang kita bincangkan pada tengah hari ini, pada petang ini. Jadi apa yang boleh saya simpulkan, tuan-tuan penonton yang berada di rumah, hukum hukum
korban ini adalah sunat muakkad. Walau bagaimanapun dalam keadaan tuan-tuan situasi keadaan kita sekarang ini, kita perlu lihat dulu ukur di badan sendiri. Sekiranya kita tidak mampu untuk melaksanakan korban ini, maka kita tangguhkan terlebih dahulu. Seperti kata Ustaz Haris tadi, kita jangan tamak untuk mendapatkan pahala untuk kita sahaja, tapi kita tangguh dulu, kita korbankan untuk orang lain. Kita korbankan kepada orang yang tidak berkemampuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan, korban kita pada tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan saya mengucapkan lagi sekali kepada Ustaz Muhammad Haris bin Hassan serta Ustaz Wan Mat Isa bin Wan Yusof di atas sudi bersama-sama dengan TVP SMK PEHI serta gabungan dengan BGR TV channel. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada host kita, adik Muhammad Al-Amin Sufian bin Ubaidillah. Dipersilakan. Okey, Ustaz. Terima kasih sekalum budi Ustaz Haris, Ustaz Wan Mat Isa dan tidak lupa juga kepada moderator Ustaz Khairil kerana sudi untuk bekerjasama dengan TVP PSS SMK PEHI dengan kolaborasi BGR TV SKBG. Sekian dulu buat kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah.